العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء. أما بعد. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya kita rafa'kan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan faham, sedar dan segar bahawasanya Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dengan kekuasaan mutlak milik Allah dan ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya selawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia menjadi asbab musabab paling utama dan mulia sehingga kita diberikan kebaikan, dihimpunkan dalam ketaatan, diberikan pinjaman Islam dan iman sampai ke malam ini. Justru berbanyakkan oleh kita untuk berselawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan memperbanyakkan selawat akan menjadi asbab kita didudukkan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Baik. Tuan-tuan dan hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian. Insya-Allah pada malam ni kita akan sambung perkongsian kita daripada kitab kedatangan Imam Al-Mahdi, Umuril Matil Islam wa Zuhuril Imam Mahdi alaihi salam, pada muka surat yang ke-73 pada perkara berkaitan dengan kemunculan karakter dan juga keberadaan Imam Al-Mahdi menurut beberapa pandangan. Yang disebutkan oleh pengarang berkenaan dengan Al-Mahdi pada pandangan kelompok Yahudi, tidak lain tidak bukan mereka mengambil iktibar daripada Taurat yang ada dengan mereka, dan perkara ini juga disebutkan dalam perjanjian lama pada beberapa bab, bila mana disebutkan pada satu kitab Ulangan pasal 33 ayat 1 hingga 3, inilah berkat yang diberikan Musa hamba Allah itu kepada orang Israel sebelum Nabi Musa wafat. Berkatalah Nabi Musa, Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Sir. Ia nampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus. Di sebelah kanannya nampak kepada mereka api yang menyala. Sungguh ia mengasihi umatnya, semua orang yang kudus. Daripada apa yang disebutkan tentang Al-Mahdi ini, yang disandarkan kepada Al-Mahdi ini, ada juga pendapat mengatakan itu adalah khabar tentang kedatangan Nabi Musa alaihissalam dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta Al-Mahdi. Pertama disebutkan Allah akan mengutuskan Nabi Musa di Bukit Mursina yang disebut dengan Tuhan datang dari Sinai, di mana Sinai merupakan gunung tempat Nabi Musa alaihissalam pertama kali diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, khabar bahawa Allah Subhanahu wa taala akan mengutus Nabi Isa yang disebutkan dengan terbit kepada mereka dari Sir, di mana Sir ini adalah wilayah di Palestin yang merupakan tempat lahirnya dan diutusnya Nabi Isa alaihissalam
Dan ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi, yang disebut dengan ia nampak bersinar dari pergunungan Paran, di mana pergunungan Paran adalah pegunungan di kawasan Mekah. Di sinilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama kali mendapat wahyu. Kemudian dakwah baginda Nabi dibawa sampai ke seluruh alam, mencakupi timur hingga ke barat. Dan yang keempat, khabar tentang munculnya Al-Mahdi, iaitu berkaitan dengan keberadaan Imam Al-Mahdi satu hari nanti di bai'ah di Baitullah pada saat musim haji, musim berkumpulnya orang-orang yang mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Dan disebut dengan perkataan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus di sebelah kanannya. Kalimat takhir menyebutkan di sebelah kanan dalam bahasa Arab membawa maksud Yaman, daripada perkataan Yamin, bahawa Al-Mahdi akan dibaiat di sebelah kanan Kaabah di antara rukun Yamani dan Maqam Ibrahim pada saat musim haji. Dalam perjalanan haji umat Islam, puluhan ribu orang datang dari pelbagai penjuru dunia melaksanakan ibadah haji. Mereka adalah orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk mengunjungi Baitullah, dan mereka termasuk di kalangan Duyufur Rahman, tetamu Allah, dan mereka akan diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka menjadi orang yang kudus, orang yang suci, tak ada dosa fitrah. Adapun berkenaan dengan jumlah orang di sana lebih daripada puluhan ribu, tetapi masa akan menjadi satu bukti besar bagi kita. Satu hari nanti setiap tanah umat ini hanya dibenarkan untuk membawa jemaah puluhan ribu sahaja. Dia tak boleh lebih daripada itu lah. Dan waktu tu sedang menuju ke arah tu. Kemudian dalam kitab disebutkan orang Yahudi juga memanggil Imam Al-Mahdi dengan panggilan penyelamat, ataupun dalam Old Testament, bahasa kitab Perjanjian Lama disebutkan dengan The Messiah, ataupun The Savior, ataupun raja yang mendapat ilham, yang akan memimpin mereka untuk menguasai dunia. Sedangkan mereka telah mendakwa dan menentukan bahawa hal itu akan terjadi kurang lebih pada sekitar tahun 90-an, atau setelah 50 tahun sejak berdirinya Israel. Dan pada masa yang sama, dalam kitab mereka, orang Yahudi berkeyakinan besar kedudukan mereka untuk menjadi penguasa kepada Baitul Maqdis kurang daripada 80 tahun. Kalau ikut dalam kitab dia tulis 76 tahun saja mereka akan berkuasa di Palestin. Ada yang ambil 80, ada yang ambil 82. Bacaan tertinggi yang kita pernah jumpa daripada apa yang mereka selalu sebutkan bila kita tanya tentang keberadaan kemunculan Al-Mahdi kepada kelompok ini. Mereka mengambil satu jalan yang kuat, mengikat pada kitab Taurat yang ada pada mereka, iaitu kurang lebih 80 tahun. Seawal pendudukan mereka secara sah ataupun secara haram yang sah itu adalah bermula daripada tahun 1948. 48 sampai lah dah ada dekat 70 lebih dah. 70 lebih dah. Nanti kurang lebih dalam beberapa tahun. Dan ada juga yang berkeyakinan depa lah sampai tahun 2024 last. Kemudian dalam waktu yang sama pula, kejatuhan Empayar Islam Osmaniyah juga sekitar 1924, dan akan muncul satu lagi apa yang disebutkan tentang kebangkitan Islam selepas 100 tahun. 3 Mac 1924, nak masuk dah tahun 2024. Cukup dah 100 tahun. Pun begitu, apa yang kita nasihatkan selalu, isu ataupun bicara tentang Al-Mahdi tidaklah perlu untuk kita tertunggu-tunggu. Dalam keadaan kita membiarkan imam di qaryah kita tertunggu-tunggu kita untuk memenuhkan saf di masjid. Duk gelut tunggu Al-Mahdi, imam masjid kampung dia duk gelut tunggu dah. Sampai kesudah tak mai-mai pun. Bukan sinilah, belah Trinidad and Tobago.
Kerana itu disebutkan juga beberapa perhatian di kitab Daniel secara khusus. Yang ini disebutkan oleh Bapa Destos. Kata dia, munculnya negara Israel, selepas itu muncul Al-Masih yang pendusta, Dajjal, dan Tuhan telah menjelaskan jarak waktunya dengan berkata, kebenaranlah yang akan aku sampaikan kepada kamu, bahawa belum berlalu satu generasi ini, maka ini semua akan terjadi. Sampai hari ini, apa yang disebutkan tentang proaktifnya dunia untuk menerima dan mengiktiraf Israel masih lagi berada pada jalan yang tidak keruan. Ada yang bersetuju, ada yang juga tidak mengiktiraf sampai ke hari ini. Dan dalam masa yang sama, titiknya bermula daripada situ, daripada apa yang disebutkan oleh mereka, bila mana kerajaan haram Israel ini telah pun tertubuh. Selepas daripada itu akan bermunculan apa yang disebutkan Dajjalun Kazzabun, kemudian akan datang Al-Masih Dajjal, dan perkara ini akan terjadi walaupun belum berlalu satu generasi ini. Maksudnya orang yang lahir pada sekitar waktu dan tahun tersebut masih lagi hidup sampai ke hari ini. Dan pada waktu itu menurut mereka Al-Masih yang pendusta, yang ini perkataan daripada kelompok Nasara kepada orang Kristian, dengan perantaraan para pengikutnya yang akan berteduh di sinagog ataupun Haikal Sulaiman, Candi Sulaiman yang baru. Kemudian dia bersama para ketua pendeta akan mempersembahkan satu sembelihan korban yang dibakar, sedangkan pengikutnya akan berbaris mengelilingi korban tersebut sambil berdoa kepada Allah agar Allah mengirim api dari langit untuk membakar korban tersebut sebagai tanda diterimanya korban mereka oleh Allah. Mereka akan berada di sana selama 7 hari, sebagaimana yang kita ketahui bahawa hal tersebut tidak pernah terbukti. Ini dalam apa yang disebutkan tentang kemunculan Dajjal, yang menjadi alasan bagi kaum Yahudi bahawa hari besar 3 agama, bila berlakunya hari besar 3 agama pada satu waktu yang sama, iaitu bagi orang Islam, Kristian dan Yahudi, maka pada waktu tersebut mereka akan mengambil kesempatan untuk melakukan apa yang disebutkan tentang korban itu. Bahkan berlebihan pula pada waktu tersebut, yang mereka nantikan perayaan Islam itu adalah perayaan Aidil Adha. Kemudian untuk orang-orang Kristian juga menantikan waktu yang sama, dan Yahudi juga menunggu waktu yang sama. Dan waktu ini menurut orang Yahudi adalah waktu kemunculan Mesiah mereka yang akan memimpin mereka untuk selamat dari umat-umat yang rosak menurut dakwaan mereka atau golongan Al-Ummiyin, iaitu kaum buta huruf, sesuai dengan ungkapan yang mereka sebut dalam yang mereka sebutkan dan kemudian disebutkan dalam Al-Quran. Zalika bi annahum qalu laisa alaina fil ummiyin sabilun wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan tidak ada dosa bagi kami untuk berlaku bohong terhadap orang-orang yang ummiyin, dan mereka berkata dusta kepada Allah padahal mereka mengetahui. Merujuk golongan ummiyin itu adalah kepada faman tabi'a huda, golongan yang mengikut petunjuk Allah Subhanahu wa taala melalui lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengikut pandangan kelompok Kristian, mereka menunggu turunnya Al-Masih dari langit ketika bermulanya peperangan yang menghancurkan tersebut, iaitu Armageddon. Dan perang tersebut menurut dakwaan mereka akan bermula daripada seawal tahun 2000. Apabila Al-Masih telah turun menurut dakwaan mereka, maka ia akan mengangkat para pengikutnya ke atas awan sehingga mereka tidak akan disusahkan, disakiti atau keganasan peperangan tersebut. Jadi dia akan turun untuk mengamankan dan menempatkan para pengikutnya kepada sebahagian yang cekal. Orang Islam mengimani bagaimana ia juga diimani oleh kaum Nasara bahawa Al-Masih Ibnu Maryam akan turun dari langit. Namun dia akan turun bukanlah sebagai Tuhan sebagaimana yang diduga oleh kaum Nasara, namun sebagai Rasul yang akan menghancurkan tanda salib, membunuh babi dan menghapuskan jizyah, iaitu ufti terhadap orang-orang yang tidak mahu memeluk agama Islam, kerana ia akan mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
dan tidak akan menerima agama selain agama Islam ataupun pedang. Baik. Situasi yang berlaku pada kelompok Yahudi dan Nasara ni lebih kepada nak meletakkan Imam Al-Mahdi ataupun penyelamat itu berada di kalangan kelompok mereka. Dan benda ni bukan benda baru, tuan-tuan. Daripada perjalanan dakwah Nabi SAW fasa ketiga, masuk selepas daripada kewafatan Sayyidatina Khadijah, baginda Nabi SAW berada dalam situasi yang kurang lebih sama. Bila mana ada 6 orang yang datang daripada Madinah masuk ke Mekah, dan kemudian Nabi SAW tawarkan kepada mereka untuk memeluk Islam. Dan Nabi SAW mengakui depan mereka, kata Nabi adalah Nabi. Dan 6 orang ni, kalau tuan-tuan tengok dalam sirah, antaranya dalam kitab Rahih Al-Makhtum disebut, mereka mai ke Mekah bukan untuk buat cari perlindungan ke apa ke, tetapi memang nak cari Nabi akhir. Kerana di Madinah pada waktu tu ada satu perkara yang berlaku, yang banyak isu lah. Peperangan Bu'ath berlaku pada waktu yang sama. Kemudian puak Nadir dan juga Bani Quraidah, kelompok Yahudi, menyokong Aus. Khazraj juga telah memberikan amaran kepada dua kelompok Yahudi ini tadi, jangan duk sokong Aus. Dan kemudian di kalangan kelompok Yahudi pula, mereka selalu memomokkan kepada kelompok Khazraj bahawasanya Nabi akhir zaman akan muncul, dan Nabi akhir ini akan duduk menyokong mereka. Nabi akhir akan mai bantu Yahudi. Disebabkan situasi ini selalu dijadikan sebagai perkara yang orang kata apa, bagi sakit hati kelompok Khazraj, maka kelompok Khazraj ini tadi masuk ke Mekah dan mencari Nabi akhir. Jumpa Nabi SAW, maka mereka pun seronok dan setuju. Dan bila mereka balik ke Madinah, mereka mengatakan kepada kelompok Yahudi, sesungguhnya Nabi akhir bersama dengan kami, bukan bersama dengan kamu. Dan sebab itu Yahudi yang duduk di Mekah ni, mereka tak boleh nak lepas cekak dengan kelompok Khazraj. Dan perkara yang sama juga diulang sampailah ke saat ini. Seperti mana yang kita dapat maklum, bila mana nak turunnya ataupun munculnya Nabi Isa AS, bila mana nak munculnya Imam Al-Mahdi, setiap perkara yang berlaku adalah secara leluasa. Dia akan bersifat global. Tuan-tuan akan perhatikan nanti satu demi satu watak-watak utama dalam waktu kemunculan Al-Mahdi akan mula memainkan peranannya masing-masing. Baik daripada segi cuacanya, baik daripada segi sosialnya, baik daripada segi politiknya, baik daripada segi ekonominya, kesihatan dan sebagainya. Semua sedang bergerak memainkan peranan. Daripada segi cuaca, ya, kita telah pun dihidangkan dengan pembawaan watak yang cukup menarik, dan tak mampu untuk kita elakkan benda tu. Satu demi satu bencana muncul, dan nanti sedang disusun, sedang berlaku, yang sedang bergerak akan muncul pula satu kejadian yang kita tak akan pernah rasa boleh jadi, pasti nanti akan berlaku. Bahkan yang lebih menakjubkan, bila mana Nabi SAW mengatakan nanti akan mai satu ketika kamu perlu berbai'ah kepada Al-Mahdi walaupun terpaksa merangkak dalam salji yang tebal, ya, menuju ke arah tu. Dan nak menuju ke arah tu, bila Jazirah Arab berlaku perkara sedemikian, pastinya perubahan cuaca dan juga iklim ini akan terkesan kepada seluruh dunia. Takkan mungkin titik hemisfera utara yang nak direndahkan sampai ke kawasan Jazirah Arab, dia bergerak, yang lain tak bergerak, dia mesti bergerak. Bila sebut kata bergerak, dulu kita duk dengar El Nino, La Nina. Lah ni macam-macam lah, segala macam. Tak ada nak bubuh nama dah setengah, tak tahu sampai lah. Bukan kata PJPN nak bubuh nama lu baru benda tu nak main. Tak ada nak bubuh nama, dah sampai dah. Tak ada nak fikir. Dan sebab itu, antara makanan yang terakhir yang kita ada, perbanyakkan zikrullah. Jangan pernah mencaci maki musibah. Jangan pernah duduk dalam keadaan membenci bala dan juga malapetaka. Mereka juga adalah makhluk Allah yang disegerakan datang kepada kita. Antaranya, kata Sayyidina Umar, adalah disebabkan oleh segala kemaksiatan yang masih lagi belum kita tinggalkan.
Bukan kata buat dak, kita tinggalkan. Maksudnya duduk dalam keadaan 100% tidak redha dengan maksiat. Di saat dunia berada dalam keadaan pandemik, Malaysia juga diuji dengan musibah. Tuan-tuan tahu prime time, waktu yang paling utama di Malaysia disajikan benda-benda lawak. Ni. Tapi duk minta kata supaya bencana tu dijauhkan. Kita mulut minta lain, tetapi perbuatan kita minta lain. Kita mengundang benda yang kita tak mau undang, tak kepelek. Sama seperti mana kelompok yang kita sebutkan ini. Mereka mengatakan kepada Allah, sami'na wa asaina. Kami dengar, tetapi kami bermaksiat, kami menentang, kami menolak. Bahkan tidak menjadi satu kepelikan. Bila mana apa yang berlaku ini, sisinya, sipi-sipinya datang menerjah ke arah kita tanpa ada belas kasihan. Kerana kita duduk dalam keadaan hanya pakaian sahaja menyembah Allah, tetapi hati kita menyembah masa, hati kita menyembah harta, hati kita menyembah manusia. Dan kerana itu, sedang hadirin muslimin, mukminin rahimakumullah sekalian, antara peringatan yang boleh kita bawakan adalah senantiasa untuk bersedia mengagungkan dan juga memuliakan Allah Azza wa Jalla wa'ala dalam apa juga keadaan yang berlaku. Kemudian disebutkan lagi oleh penulis apakah yang dikatakan oleh kaum muslimin tentang peperangan yang terakhir ini, peperangan Armageddon ini. Kita mengatakan bahawa peperangan tersebut adalah dekat dan pertemuan itu hampir terjadi, bahkan lebih dekat dari dugaan para penunggu dan peramal. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memberi batasan waktu tertentu akan terjadinya peperangan tersebut. Namun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umumnya telah menerangkan tanda-tanda dan isyarat-isyarat umum, dan hebatnya semua tanda-tanda dan isyarat-isyarat yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terangkan tersebut telah muncul dan terbukti. Maka ketika ini kita mengamati dan menunggu sahaja sambil bersiap sedia. Dan kami mengatakan pada waktu terjadinya peperangan tersebut berkisar seperti perkataan ahli kitab di atas, kemungkinan waktunya akan awal atau lambat sedikit. Dan waktu tersebut tidak akan keluar dari perkiraan antara waktu yang sedikit dan sedikit. Maksudnya sama ada sedikit lebih ataupun sedikit kurang pada waktu yang ditetapkan. Ada yang menyebutkan tentang perihal masa ini adalah bila mana munculnya Imam Al-Mahdi, kemudian turunnya Nabi Isa AS, kematian Dajjal, dunia akan dipenuhi dengan kemakmuran yang hebat selama 7 tahun, barangkali 8 tahun ataupun 9 tahun mengikut hadis Nabi SAW. Selepas Imam Al-Mahdi menaungi kerajaan pemerintahannya selama 7 tahun, maka diberikan dalam satu riwayat masuk tahun ke-8 kepada keturunan Arab Qahtan. Dan mereka ni akan pegang selepas daripada 8 tahun masuk ke 9 tahun, kemudian berlakunya kiamat. Dan disebutkan juga dalam kitab oleh penulis, sepanjang lingkungan waktu tersebut kita akan dapati berlakunya pengkhianatan Rom ke atas umat Islam. Setelah berlakunya peperangan sekutu yang terbesar yang disebutkan sebagai Armageddon, maka kaum Rom, Eropah, Amerika ataupun Bani Ishaq akan mengkhianati umat Islam. Sedangkan kita sudah mendapat kemenangan dari peperangan tersebut bersama dengan mereka dan juga mendapat harta rampasan perang dengan selamat. Dan kemudian berdiri seorang lelaki daripada kelompok Kristian mengatakan salib telah menang, salib telah menang. Datang seorang muslimin, lelaki yang kemudian telah pun menghabiskan lelaki tersebut, lelaki Kristian tersebut. Dan kemudian dalam waktu yang sama, setelah itu kaum Rom pulang ke negeri mereka dengan niat untuk melakukan tipu daya dan pengkhianatan kepada kita, di mana secara diam-diam mereka mengumpulkan raja-raja Rom selama 9 bulan, sebagaimana yang diterangkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, yajma'una lakum tis'ata ashhurin qadra hamlil mar'ah. Disebutkan kata Imam Ahmad dalam musnadnya, mereka akan mengumpulkan kekuatan untuk menyerang kamu dalam waktu 9 bulan. Kira-kira waktu seorang perempuan hamil. Kira-kira waktu hamilnya seorang perempuan. Dan masa pengumpulan kekuatan tersebut, muncullah Al-Mahdi dan beliau akan memimpin kaum muslimin dalam peperangan yang paling besar, Al-Malhamah Al-Kubra.
dan ada pun tempat yang akan menjadi pusat kepimpinan, pusat utama, menjadi command center kepada umat Islam adalah di tempat yang dinamakan sebagai Ghutah, dekat dengan Damsyik. Sedangkan kaum Rom akan bergerak menuju Syria dan turun di A'maq atau di Dabik yang juga terletak dekat dengan Damsyik dalam sebuah kumpulan bala tentera dengan 80 bendera, yang di mana di bawah tiap-tiap bendera tersebut 12,000 orang tentera. Dan daripada kalam hadis, Nabi sebut menyerang tentera dari belakang. Maksud dari belakang tu ada ulama sebut daripada kawasan atas, dia turun mai ke kawasan Syria. Dan lebih dahsyat lagi pada waktu ini peperangannya adalah peperangan yang memerlukan kekuatan asasi. Bukan lagi perkara yang kita kenal hari ini dengan segala macam tanknya, kereta kebai ke, kapal terbang, tak ada dah. Hak tu semua dah settle dah sebelum tu. Hak ni dia main satu perang yang menggunakan bahan-bahan ataupun perkara-perkara asas. Dia main balik pedang, dia main balik kerih, dia main balik tombak, dia main balik batu dan sebagainya. Sebab masa tu bukan tak arti guna dak, benda tu semua dah habis lah. Benda tu semua dah habis lah. Ada yang buat kata waktu tu nanti biodiesel kita dah tak ada dah. Yang kedua, disebabkan peperangan yang maha dahsyat ini, semua tempat yang mengeluarkan sumber-sumber asli ini, seperti mana perkara yang disebutkan tentang sumber mineral asli ini, semua settle. Dan bukan pemboikotan, tetapi dominasi penggunaan perkara tersebut akan dimiliki oleh beberapa pihak sahaja, dan ramai orang takkan mampu untuk menggunakan benda tersebut. Dan dalam masa yang sama, disebabkan perang yang sebelum tu telah pun berlaku, maka semua kekuatan teknologi dilumpuhkan. Bukan dilumpuhkan dengan sengaja, tetapi memang terpaksa lumpuh. Sebab tak ada siapa dah yang nak jaga benda tu, dan benda tu pula dihancurkan. Dan sebab itu antara benda yang disebutkan tentang perkara ini, perlu untuk kita meletakkan sinambungan legasi setiap kepenggunaan peralatan yang ada dengan kita. Takat ada keris saja tak arti guna pun tak guna juga. Ada tombak saya duk buat gantung belakang rumah, siapa kasih baba baik tak payah. Kena ada usaha juga untuk belajar benda tu, panah dan sebagainya, kuda, semua benda tu. Bukan kata kita minta Allah ni jadi dak, tetapi biar penguasaan ilmu untuk menguasai. Penguasaan ilmu untuk menguasai benda tu kita dah hadam. Tapi hari ni tengok kuda seperti kuih tengok besi. Tengok kerih dia duk kira kurafat. Tengok tombak dia kena buat pak puih. Dia jadi lagu tu. Pasal apa? Sebab kemampuan ilmu kita terhadang dan terhalang pada satu tahap saja. Sedangkan kita tak tahu betapa dahsyatnya ulama kita terdahulu berada di barisan hadapan peperangan. Setiap panggilan jihad mereka bersama, bukan duduk di belakang menurut bayang, tetapi duduk di depan mengetuai semua hulu balang. Ini ulama kita dulu. Tetapi kenapa hari ini kita duk pilih nak masuk duduk tunggu dalam semak? Sebab tu benda ni bukan benda yang kita nak katakan jauh daripada mata fikir, tidak. Tetapi cukup takat kita kena kenal, kita kena pasti, kita kena tahu ini cara gunanya. Begitu juga dengan doa, begitu juga dengan zikir, begitu juga dengan tasbih, begitu juga dengan selawat. Kena kenal, kena faham, kena tahu bila nak guna selawat ni, bila nak guna zikir ni, bila nak sebut benda ni. Takkan kita nak tengok benda-benda yang baik kemudian kita nak sebut perkataan yang tak sepatut dengannya. Bahkan duk jadi bila tengok kecantikan, nak kecantikan itu berterusan, sebut Masya Allah. Tapi berapa ramai yang nampak kecantikan pakat duk kata Subhanallah. Bukankah kita ketahui Subhanallah itu kita mensucikan setiap perkara yang berkaitan dengan Allah dan meletakkan benda yang tidak baik pada perkataan itu. Dalam usaha kita bercakap, tengok benda tak apa nak sonok, benda tak apa nak bagus, Subhanallah. Tengok benda cantik, Masya Allah, minta lagi benda tu. Bila ada kematian, innalillah, istirja'. Bila nampak satu keadaan, berasa satu keadaan yang tidak sepatutnya, sebut a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Tetapi kenapa kita tidak ada daya mampu untuk menspesifikasikan perkara tersebut? Sebab kita meletakkan semuanya kepada orang-orang tertentu dan akhirnya kita duduk dalam keadaan yang buntu. Dan yang terakhir pada tajuk fasal ketiga ini, matinya seorang khalifah yang disebutkan oleh penulis
Jadi waktu kemunculan Imam Al-Mahdi adalah pada masa pengkhianatan Rom tersebut, yang mana di waktu itu kaum Rom akan mengumpulkan bala tentera yang cukup besar. Sedangkan dalam hadis yang ketiga dari fasal ini berbunyi, yakunu ikhtilafun 'inda mautin khalifah. Akan terjadi satu perselisihan ketika matinya seorang khalifah. Dunia tertumpu kepada Salman barang mungkin pada hari ini. Walaupun sekitar tahun 1996 dulu tertumpu kepada King Fahad, Raja Fahad. Tetapi benda tu dah berlalu lebih 20 tahun. Hari ini tertumpu kepada Salman, Raja Salman. Yang mana telah pun menyerahkan keputeraan mahkotaan kepada anak dia Muhammad. Yang dalam masa yang sama mereka menafikan keputeraan mahkota Nayef. Nayef juga ada anak bernama Muhammad. Begitu juga dengan satu orang lagi nama dia Syekh Talal. Syekh Talal juga telah pun dibuang ke putera mahkotaannya dan juga ditarik dia punya keturunan Raja Saudi dah. Ada 3 figura yang pada hari ini kita nampak berkemungkinanlah antara yang akan menjadi satu mata rantai kesinambungan kepada hadis ni. Wallahu alam, kita tak tahu. Cuma nampak ura-ura dia macam tu. Muhammad Salman ya, dengan keadaan yang kita nampak sekarang, mengeropahkan Mekah Al-Mukarramah Al-Musyarrafah, duduk dalam keadaan senantiasa berkiblatkan kepada barat, meninggalkan Islam sedikit demi sedikit, minta maaf cakap. Kemudian dalam masa yang sama Muhammad bin Nayef, anak kepada Nayef, duduk dalam keadaan merengkam sebab bapa dia terlepas daripada menjadi putera mahkota Arab Saudi. Begitu juga dengan anak Syekh Talal yang membina bangunan tertinggi di Jeddah, yang juga menanti waktu untuk mendapatkan kembali kemahkotaannya. Dan nama 3 ni saja yang muncul, baik daripada media Arab maupun media Barat yang tumpu pada isu ni. Dan hadis ini menerangkan bahawa waktu kemunculan Al-Mahdi adalah pada masa awal kematian seorang khalifah, dengan timbulnya perselisihan dan peperangan untuk merebut kekuasaan. Maka orang ramai pun membai'ah Al-Mahdi dalam waktu tu. Mengikut penulis ini, orang ramai akan membai'ah Al-Mahdi dalam waktu tu. Berapa ramai orang yang akan membai'ah? Dalam riwayat sebut 300 belasan. Ada yang kata 313, ada yang kata 310, tetapi 300 lebih, termasuk wanita. Banyaknya lelaki dan juga wanita. Siapa? Ulama daripada Syam dan juga ulama daripada Iraq. Dan kemudian walaupun dalam sanad hadis tersebut ada disebutkan kelemahan, akan tetapi ia hanya satu kelemahan yang kecil, dan hadis tersebut juga mempunyai penguat-penguat dari hadis-hadis yang lain. Jadi apabila kita ambil suatu kesimpulan, maka dapat kita katakan daripada sekian banyaknya hadis yang disimpulkan, yang dihimpunkan untuk membawa kepada maksud yang sama seperti mana yang disebutkan akan terjadi satu perselisihan bila matinya khalifah. Sesungguhnya kemunculan Al-Mahdi adalah pada masa-masa pengkhianatan kaum Rom yang bertepatan dengan kematian seorang khalifah kaum muslimin. Maka pada waktu itu muncullah Al-Mahdi setelah terjadinya perselisihan dan perebutan kekuasaan. Di mana? Di Arab. Dan benda tu in progress, tengah duk loading. Apabila kita melihat kepada fakta yang ada pada saat ini, maka kita tidak akan menemui seorang yang bergelar khalifah di dunia kecuali yang disebutkan di semenanjung Arab, iaitu Arab Saudi, yang mana kekuasaan mereka boleh disebut dengan kekhalifahan. Dan di antara hal yang menguatkan petanda perkataan ini adalah semua indikator penanda aras itu sudah pun muncul. Dan daripada kitab yang ditulis ini, dia merujuk kepada Raja Fahad, dan waktunya berkemungkinan sama ada dalam masa terdekat ataupun dalam masa yang lebih jauh daripada waktu yang terdekat. Dan dalam masa yang sama, seperti yang kita sebutkan hari itu, urusan untuk Haramain berada dalam satu keadaan yang dia one wing, dia sat, dia macam tu, sat, dia macam ni, ya, in process, in progress, sebab nak sampai ke waktu tu. Wallahu alam. Cuma apa yang kita nak sebutkan juga, maka adakah ini dia khalifah yang mana kematian dia nanti akan menjadi tanda kemunculan kepada Al-Mahdi? Wallahu a'lam. Dengan apa yang akan terjadi, wallahu taala a'lam. Sebab itu tuan-tuan, sedang hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian, proses untuk kita memahami setiap perkara yang bakal berlaku di akhir zaman tidak akan mungkin mampu untuk kita faham dan selesaikan dengan sebegitu mudah dalam satu malam. Melainkan kita duduk
dengan tertib dan teliti memerhatikan perjalanan umat manusia hari ini. Bagaimana kita akan memahami konsep dan asas yang sedang Nabi sampaikan kepada kita. Walaupun kunjungan waktu berlakunya setiap inci perkara ini kita tak nampak. Disebutkan tentang kematian yang banyak, ya, tak semestinya perang. Pandemik ini juga telah membuktikan kepada kita betapa penyakit ini mampu untuk dijadikan sebagai andalan pembunuhan beramai-ramai. Kita tak nafikan benda tu dan mereka juga tak nafikan. Daripada awal berlaku disebutkan tentang biologi war, perang biologi, ya, senjata biokimia, ya, disebutkan. Dan hari ini yang berlaku adalah penguasaan farmasi dunia untuk terus menakluk, memenuhkan temolok pada satu ketika, dan dalam masa yang sama mendudukkan kita berada dalam keadaan yang senantiasa waspada. Maka tak jadi satu kepelikan pun yang sekarang ini bila mana ulama sebutkan dan ulama hadapkan kita berada dalam suasana perang. Kerana itu wujudnya beberapa kaedah untuk mematikan peluru-peluru ini. Antaranya adalah dengan menjarakkan saf, antaranya adalah dengan mematuhi SOP, antaranya adalah sentiasa menjaga sanitasi dan sebagainya, antaranya. Ya, berada dalam keadaan divaksin dan sebagainya, silakan. Cucuklah tubuh dan sebagainya, tetapi qalbu dan roh masih ingat Allah Subhanahu wa taala, tafadhal, teruskan. Orang yang beriman, mereka duduk dalam keadaan faman tabi'a huda. Ya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Mana mungkin orang yang mengaku mengikut petunjuk Allah tiba-tiba diisukan tentang vaksin dia jadi risau takut? Tidak, dia ada Allah. Allah yang menciptakan makhluk bernama takut. Dia ada Allah. Dia duduk dalam keadaan dijauhkan daripada rasa kesangsian, rasa kegelisahan, rasa kerisauan. Asalkan dia irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Tapi kalau tak ada nilai ini, carilah. Masa masih ada, selagi nafas belum sampai di ghargharah, maka sempat untuk kita bertaubat kembali kepada Allah dengan keadaan kita ini sebagai nafsul mutmainnah, insya-Allah biiznillah. Moga-moga takat itu dulu perkongsian. Mohon maaf masa tuan-tuan. Terima kasih atas perhatian. Kita berhenti pada tajuk yang keempat pada malam ini, muka surat 79. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang, kalau ada kekasaran bahasa tu bicara terlajak kata terasa tak mana-mana, saya minta maaf banyak-banyak pada ujung rambut sampai ujung nyawa. Yang baik semua datang dari Allah, yang kurang juga datang dari Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qadr khairi wa syarri minallah. Pun begitu manusia tak dapat lari sedar dan lupa. Kalau ada kesilapan, kekhilafan, kelupaan, dari jauh menjunjung duli, dari dekat menjunjung sembah, mohon maaf sudi diberi. Kalau ada silap dan salah, akhir kalam, sekecil-kecil ikan pasti ada isinya, sebesar-besar ikan pasti ada tulangnya. Aku qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh fa yafawdal mustaghfirin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.